Yang berhormat, terus kenalkan terus Fadil Ustaz Afnan Hamimi bin Datuk Taib Azamuddin. Apa khabar, baby? Baik, alhamdulillah. Nak panggil YB ke? Nak panggil Ustaz ke? Nak panggil Tuan ke? Ikut selesa macam mana nak panggil. Panggil Ustaz lah, kita biasa panggil Ustaz. Panggil Ustaz lah. Tapi tak apalah, okey. Tapi dressing tak macam Ustaz. Terima kasih kepada nak kesibukan masa Ustaz Afnan ni bukan sahaja Ketua Pemuda PAS Malaysia. Beliau adalah bukan Ketua Pemuda Perikatan Pemuda Perikatan Nasional dan juga merupakan pengurusi dipanggil apa Ustaz? Portfolio Esko beliau. Portfolio Belia dan Sukan. Kalau kita boleh rangkumkan bersama kita ni adalah Amin, bakal menteri beliau dan Menteri Belia Sukan lah menggantikan insya-Allah siapa nama tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nama menteri belia kita? Hanayo. Hanayo dengan ada menteri lah. Wallahu a'lam. Okey, itu saja. Tapi sebenarnya portfolio dalam Perikatan Nasional ni dia bukanlah kabinet bayangan. Okey, bukan. Okey. Dia dilantik untuk kita ni memantau kementerian berkenaan. Betul. Dan kita memberi maklum balas lah. Sebagai pembangkang yang mengimbangi dasar-dasar kerajaan. Betul. Bukanlah dia tu kabinet bayangan. Betul faham. Tidak. Nampak? Orang PAS macam tu dia akan tepih kalau boleh, jangan kaitkan dengan menteri-menteri tak apa. Kita faham tu, kita faham. Dan satu lagi kita tak boleh letak kita ni nak jadi menteri, nak jadi apa tak boleh. Betul. Dalam PAS ni dia ajar macam tu. Ya, betul. Jadi kalau kita ada keinginan lain masuk dalam politik, nak jadi menteri, nak jadi tu, nak jadi Perdana Menteri, adalah seorang tu kan nak jadi Perdana Menteri berapa puluh tahun dah kan. Dia kena tu. Bagi tu. Jadi tak betul niat tu. Okey, faham. Jadi niat kita ni hanyalah untuk check and balance kerajaan dalam portfolio Belia dan Sukan. Itu saja. Terima kasih jawapan yang cukup tuntas tentang bersama KP kita Ustaz Afnan. Ustaz, kita nak bicara tentang, saya nak cuba dalami juga insan bernama Afnan Hamimi ni. Nak tahu maksud nama tu kan macam mana? Bukan. Nak tahu lebih kurang apa latar belakang Ustaz Afnan, keluarga macam mana, dia balik berapa orang, dan saya sebenarnya kami semualah mungkin yang usia 30-an ni mengenali dahulu insan bernama Datuk Taib Azamuddin sebagai sosok imam negara. Kenal. Imam Masjid Negara. Kenal. Okay. Dan mungkin Ustaz Afnan boleh cerita kat kami dulu lah sebanyak tentang macam mana menjadi keluarga ahli politik ataupun ulama lah kata besar dalam negara ini, dalam masa sama untuk memikul juga tanggungjawab sebagai seorang anak muda yang progresif, yang ke depan semua. Mungkin Ustaz boleh kongsi kepada kami. Betul lah, Abah, saya panggil Abah lah dekat rumah kami adik-beradik 6 orang. 6 orang ni panggil kepada ayah ni ialah Abah. Abah ni memang adalah dia memang sebelum dia jadi ahli politik, dia adalah penjawat awam. Dia imam besar Masjid Negara tu sebenarnya bukanlah hanya imam di masjid itu. Dia nama jawatan untuk bahagian masjid. Dia adalah pegawai JAKIM. Pegawai JAKIM. Dia adalah pegawai JAKIM. Dan dia pencen terakhir dengan pangkat Jusasi. Tinggi. Jusasi waktu tu. Jadi bila diposisikan di Masjid Negara, dia sepatutnya nama jawatan ni KPP, Ketua Peluang Mengarah. KPP bahagian halal, KPP bahagian ni kan. So ada banyak jabatan, banyak bahagian tu. Ketua dia lah Ketua Peluang Mengarah. So dia ni bila duduk di posisi Masjid Negara, maka KPP tu nama jawatan ni lah Imam Besar Masjid Negara. Itu je. Tapi hakikatnya dia carry jawatan Ketua Peluang Mengarah JAKIM. Jadi dia pada waktu dia pencen tu, seingat saya lah yang dia bagi tahu saya, kalau KP JAKIM waktu tu pencen, dia lah naik jadi Ketua Pengarah JAKIM. Seniority waktu tu. Jadi dia pencen awal kerana dia dihubungi oleh almarhum Ustaz Fadino untuk jadi calon pilihan raya PRU ke berapa tahun 99. Tahun 9 lah. Tahun 9. Waktu tu. Sebelum daripada tu lagi tahun 95 Ustaz Fadino dah pinang dia. Waktu tu dia imam besar Masjid Negara. Jadi dia mengambil keputusan untuk dia masih dengan imam besar Masjid Negara kerana pada pandangan dia waktu tu ruang dakwah dalam bidang itu masih lagi luas. Kemudian 99 sekali lagi Ustaz Fadino minta dia bertanding di Parlimen Baling. Dan waktu itu dia rasa inilah waktu yang dia kena berkhidmat lah kepada
kepada jemaah, kepada PAS dalam bidang politik. Dia pun mohon untuk bersara awal lah daripada perkhidmatan awam. Saya ingat dia bersara 5-6 tahun lebih awal daripada usia yang pencen lah sepatutnya. Dan dia bertanding dan menang lah di baling tu. Don dalam parlimen baling tu kalah, PAS kalah. Tapi parlimen PAS menang. Maknanya pengundi, untuk undi Don dia bagi undi dekat UMNO, untuk parlimen dia bagi dekat PAS. Dan majoriti pengundi di baling tu adik-beradik lah. Anak menakan. Orang Kedah ni dia sebut adik-beradik ni maknanya ahli keluarga kaum kerabat. Kalau orang luar adik-beradik ni adik-beradik kandung satu ibu tu lah kan. Kami orang Kedah, kami tak sebut saudara mara. Kita sebut adik-beradik. Adik-beradik ni kaum kerabat lah. Jadi saya rasa pengundi-pengundi tu mungkin 1/3 daripada pengundi-pengundi baling tu lah adik-beradik lah yang bagi undi. Dan memang ketua UMNO bahagian baling waktu tu pun kena adik-beradik, kena pertalian darah dengan ayah, dengan abah lah. Pangkat anak, pangkat ayah, dia panggil kat ayah saya Pak Long. Jadi itulah gelombang pada tahun 99 tu. Jadi dan juga mempengaruhi imam-imam di kampung. Imam-imam masjid ni banyaknya UMNO waktu tu. Dia pun kata imam besar pun sokong PAS lah, takkan imam kampung nak tak sokong PAS lagi. Jadi imam pun undi PAS walaupun dia UMNO. Dikatakan macam itulah waktu tu. Jadi waktu 99 tu saya masih lagi di Wangku University di Kuza. Sekarang nama dia Uniza lah. Start pada itulah saya melihat perjalanan ayah saya ni, abah saya ni sebagai seorang ahli parlimen, ahli politik. Dia juga adalah IJK PAS Pusat. Waktu tu Ustaz Fadil jadi presiden PAS. Ketika cuti semester, saya jadi pemandu kepada abah saya. Pusing kawasan, melawat orang mati, tengok orang rumah bumbung tercabut, tengok orang insiden, tengok macam-macam lah kerja-kerja urusan sebagai wakil rakyat tu. Saya lah pemandu, abah saya tu naik kereta Pajero lama. Nama pelik KAA 1512. Tu dia. Beli Pajero tu second hand untuk nak servis kepada rakyat dalam kawasan parlimen baling. Baling ni kampung dia banyak jalan-jalan yang perlu kepada 4-wheel drive tu. Termasuklah saya jadi memandu abah saya ni ke parlimen. Jadi waktu tu 99 sampai 2004 saya setiap kali sidang parlimen, setiap kali itulah saya masuk parlimen. Lama dah. Masa masuk tu teringat nak jadi parlimen? Tak terbayang pun nak jadi ahli parlimen. Masa masuk parlimen tu tak terbayang pun lepas ni aku jadi parlimen, tak terbayang. Cuma terujarlah tengok sidang parlimen. Waktu tu mana ada YouTube, TikTok pun semua ni. Dia cuma ada, tak ada live pun. Tak ada live pun. Cuma kadang-kadang ada sedutan rakaman dalam berita-berita RTM gitu je lah kan. Jadi masa tu Ustaz Fadino ketua pembangkang. Ucapan Ustaz Fadino yang viral dalam YouTube semua tu semasa dia jadi ketua pembangkang tu, saya berada di belakang Ustaz Fadino waktu tu. Dia cakap pasal peristiwa Memali, dia macam-macam lah yang masih dalam YouTube ni. Saya masa tu saya duduk di belakang row pemerhati. Jadi pemerhati memang betul jadi pemerhati. Benda yang istimewa semasa saya masuk parlimen masa ring abah saya itu ialah biasa masuk kita kena, orang luar ni kita kena tinggal IC ambil PAS pemerhati tu. Betul. Bila dah minggu kedua, minggu keempat dan seterusnya, ada seorang guard tu, dia India, lelaki. Dia kata lepas ni you tak payah pakai PAS, you masuk terus. Saya sudah kenal sama you. You anak baling punya MP. Lepas tu dia cakap apa lagi? Lepas ni you tak payah pakai PAS masuk parlimen, you sudah jadi ahli parlimen. Dia doa waktu tu. Berkat. Maksudnya disebabkan ucapan tu kot. Makbul lah doa dia. Yalah, Allah Ta'ala boleh makbulkan doa semua orang, termasuk orang bukan Islam. Betul juga. Boleh. Sebab hakikatnya doa tu semua balik pada Allah. Allah lah yang bagi sesuatu tu jadi tak jadi kan. Jadi pada saya tu doa lah. Saya pun tak tahu nak cakap apa. Saya kata amin lah kan. Bolehkah amin doa ni? Boleh. Saya kata amin tu semoga Allah makbul kan. Kita pun boleh doa kepada orang bukan Islam. Betul. Doa orang supaya dia diberi kesembuhan, diberi rezeki apa semua kan. Tak ada masalah apa. Betul. Jadi bila dia sebut gitu saya pun amin lah. Rupa-rupanya makbul doa tu pada November 2022. Saya pun tak pernah termimpi. Dan saya masuk parlimen, saya cari balik tu, dia berkata dia dah pencen apa semua. Mungkin saya tak tahulah dia hidup ataupun mati apa, saya tak tahu. Nama kenal nama? Saya tak ingat. Rupa dia pun saya ingat lupa lah. Tapi uncle India. Ni orang yang baik dan hebat lah. Tu cerita pasal parlimen lah kan. Kami 6 orang adik-beradik.
Walaupun abah saya ni tu imam Masjid Negara, kuliah mengata bersyarah dekat orang pasal aurat, pasal akhlak. Tapi kami 6 beradik ni, abah saya dia kecewa sikit lah sebab kami ni seorang pun tak pakai tudung. Semua lelaki. Tuduh. Semua lelaki dengan orang beradik ni. Jadi dia bagi kuliah kat orang, kata, tuan-tuan saya minta maaf lah. Saya duduk bersyarah kat orang mata. Tapi anak saya seorang pun tak pakai tudung. Seriau semua. Jemaah tu semua, kesian lah. Ayah didik anak tak jadi kan. Anak tak ikut cakap ayah. Betul abah saya pun sambung. Pasal anak saya semua lelaki. Satu masjid gelak. Waktu tu, dia kerap lah Forum Perdana TV1, lewat Islam. Dengan Datuk Dr. Asali, Datuk Ustaz Tuan Mulahim Tuan Man, Datuk Ismail Kamu Sarwar, Datuk Dr. Harundin. Itu semua generasi tu lah. Batch tu lah. 6 orang adik-beradik kami ni semua dah berkahwin. Alhamdulillah. Dah orang Kedah kata dah lepas rumah. Dah ada keluarga sendiri, dah ada rumah sendiri. Alhamdulillah ada kehidupan sendiri. Dan terdedah dengan dunia politik ni daripada seawal sekolah rendah lah. Bila abah saya ni dia suka tengok berita pukul 8 malam. Waktu tu berita, orang tengok berita TV je lah. Mana ada handphone apa semua waktu tu. Jadi bila 8 malam ni jangan usik TV. Abah nak tengok. Kita pun tumpang tengok sekali lah. Dia tengok TV tu kan. Tengok sebab kita duk tunggu 8.30 tu. Berita dulu setengah jam je. 8 sampai 8.30. 8.30 tu ada cerita apa? Night Rider. Macam mengimbau ni. Lepas tu dia ada hari dia. Ada hari Night Rider, ada hari Airwolf. Ingat Ustaz baca Quran ke malam tak? Ada juga Ustaz. Baca Quran betul lain. Mana boleh abang sini habislah pahala. Jadi bila kita tunggu nak tengok 8.30 punya siaran, kita tunggulah sampai daripada pukul 8 tu lepas 9 Maghrib. Adalah baca-baca Quran apa sikit-sikit. Lepas tu kita pun dia tengok berita dan dia ulas berita tu. Dia pun bagi tahu. Ni macam ni, ni macam ni. Berita-berita tu isu-isu nasional. Jadi kita pun dapatlah ulasan-ulasan tu walaupun sekolah rendah. Dengar. Dan dia melatih analytical thinking kita sebagai seorang budak waktu tu. Sampailah ke peringkat menengah, sampailah ke seterusnya peringkat universiti apa semualah. Semasa dia jadi ahli parlimen, saya pernah tulis satu kenyataan media untuk dia. Jadi waktu tu dah jadi pemandu dan merangkap jadi susah akhbar dan membantu menguruskan pusat khidmat wakil rakyat waktu tu. Di Baling lah, dia sewa satu bangunan. Itulah kehidupan keluarga yang terdedah dengan hal-hal politik, termasuklah terdedah dengan PAS. Ayah abah saya ni jadi ahli PAS daripada dia belajar di Pondok Besitumbuh Kelantan lagi. Maknanya dia masa dia jadi government servant tu dia adalah ahli PAS. Sijil PAS itu sijil tulisan handwriting, tangan, tanda tangan masa tu oleh siapa yang Pertuan Agong Umpah waktu tu. Dia dah daripada mengaji Pondok Kelantan, zaman dia bujang ni dah jadi ahli PAS dah. Masya-Allah. Umur belasan tahun dia dah jadi ahli PAS sampailah pada hari ni dia sebagai ahli Majlis Syura Ulama PAS. Masya-Allah. Panjanglah tanya pasal tajuk abah ni kan. Panjanglah. Kebetulan pula dah keluarga ni ahli PAS, politik. Saya pula dipertemu kat Allah jodoh dengan keluarga mentua pun PAS juga. Ya, yang viral. Ucapan talqin tu taklah talqin tapi ucapan di atas kubur tu. Itu dirancang ke Ustaz? Tak plan. Tak plan ke? Saya hanya diberitahu oleh adik ipar saya. Sebab asalnya adik-beradik ni anak-anak arwah ayah mentua ni dia bincang sama-sama dia lah kan. Jadi anak laki-laki lah yang akan urus semua tu. Jadi bila dah tanah tu dah kambuh dah orang Kedah kata kambuh lah kan, dah ditimbus tu. Baru dia panggil bisik, dia kata sekali Abang Afnan bagi tazkirah sikit, ucapan sikit atas kubur. Sudah. Ya ke? Tak apalah. Awak nama dia Abdul Hadi cakap ke saya tu, anak ayah lah kan, adik ipar saya. Hadi lah cakap. Hadi tak boleh kata. Kalau Hadi cakap lagi ayat mata keluar banyak pada perkataan. Good excuses. Betul. Jadi tak apalah. Dah dia cakap tu, kita pun carilah aku nak cakap apa. Sebab bercampur baru perasaan kita tu kan. Kita agak sedih. Hilang orang yang kita sanjung dan kita kasih. Lepas tu nak cari idea nak cakap lagi. Dia jadi jam lah waktu tu. Tapi oleh kerana dia suruh cakap juga,
tazkirah lah. Jadi cakap apa yang terlintas di kepala lah waktu tu. Dan memang daripada awal lagi dah rasa bersyukur sangatlah kepada Allah kerana Allah ambil ayah mentua ni pada hari yang sebaik-baik hari dan pada bulan yang mulia lah kan. Dan almarhum ayah Ustaz Hassan Razak ni pun terlibat dengan politik dengan PAS ni daripada usia muda juga. Dia zaman pemuda dia tu dia sempat dengan almarhum Ustaz Fadhina juga. Masa almarhum Ustaz Azizah Razak jadi Pesuruhjaya PAS Kedah, Timbalan Pesuruhjaya PAS 1 nama dia Taib Azamuddin Mat Taib. Timbalan Pesuruhjaya 2 nama dia Hassan Razak. Jadi yang Timbalan Pesuruhjaya 3 Ustaz Mat Isa Syafi'i almarhum juga. Jadi abah dengan saya panggil abah ni ayah saya. Ayah ni ayah mentua. Okay. So abah dengan ayah ni dua-dua ni sama-sama Timbalan Pesuruhjaya, timbalan kepada almarhum Ustaz Azizah Razak waktu tu. Jadi memang keluarga ni sama ada sebelah saya ataupun sebelah mertua tu keluarga politik dan PAS. Daripada kecil sampailah ke sekarang ni. Jadi segala rencam kehidupan sebagai ahli politik ni kami pernah tengok dan sekarang ni kami pula lalui sendiri. Kalau arwah ayah Ustaz Hassan Razak, dia terlibat dengan kepimpinan almarhum Tan Sri Azizan. Ustaz pula terlibat dengan kepimpinan Menteri Besar Kedah sebagai Setiausaha, dan ada ramai orang kata kat saya, Pi tanya dekat KP tu, lagu mana boleh jadi sosial politik pada Sanusi kan. Itu pertama, tak apa. Yang kedua lah ni, bila kata dah tidak menjadi sosial politik sebab dah jadi parlimen, dia bilang kata tu next Sanusi 2.0. Oh, tiba-tiba macam tu je. Oh, macam tu orang kata. Saya pun tak tahu tu. Itu saya dedahkan lah terus. Kita pemain social media kan. Okey. Ini social 2.0 Sanusi 2.0 lah. Lagu mana Ustaz menanggapi kedua-dua? Saya tidaklah meniru sesiapa pun kan. Betul. Kita tak adalah kita nak tiru aku nak jadi macam ni. Tak pernah. Betul. Jadi dia jadi dengan sendirilah. Bak kata orang Ustaz, be yourself lah. Itulah yang dipegang juga oleh Datuk Seri Sanusi. Betul. Dia tak tiru siapa-siapa. Sebab waktu dia naik jadi Menteri Besar mula-mula tu, orang suruh dia tiru macam Tok Unik Aziz, suruh tiru macam Dr. Samsuri, Dr. Sam Terengganu. Jadi Datuk Seri Sanusi kata, mana boleh, saya bukan Tok Unik Aziz, saya bukan Dr. Samsuri, saya Sanusi. Jadi saya kena jadi diri saya. Dan itulah juga ayat yang Tok Guru Presiden PAS, Ayah Cik Tan Sri Abdul Hadi Awang sebut kepada Datuk Seri Sanusi. Datuk Seri Sanusi tanya, saya nak buat macam mana? Perkara yang pertama yang dia buat lepas dia jadi Menteri Besar Kedah tu, dia suruh saya set pertemuan, dia nak pergi jumpa Ayah Cik di Rusila. Ataupun di mana-mana Ayah Cik panggil, dia akan pergi. Sebab dia nak dapat macam satu restu. Ataupun nak suruh Ayah Cik tunjuk ajar nak pergi ke mana. Nak buat apa. Jadi Menteri Besar nak kena buat apa. Jadi saya pun set lah tu, dan dia sampai di Rusila. Dan dia tanya soalan, nak apa yang dia nak kena buat. Dia nak jadi macam mana? Ada orang suruh jadi macam Tok Nazir, Dr. Samsuri. Cik kata, hantar jadi diri hantar. Mudah mudah ya. Jadi bahasa Inggerisnya be yourself lah. Be yourself lah. Jadi itulah juga yang saya buat lah. Saya taklah tiru nak jadi macam abah. Walaupun abah dan ayah ni, ayah kandung dan ayah mentua ni, memanglah itulah idola kita. Siapa-siapa pun idola dia. Yang pertama ayah dia lah. Sebab itu orang yang pertama dia kenal. Jadi walaupun itu adalah idola, Datuk Seri Sanusi pun idola juga. Betul. Tapi saya tak tiru pun macam dia. Cuma mungkinlah kita dah bekerja dengan dia tu lama. Dah memahami dia, dan mungkinlah sikit sebanyak tu terkesan juga kepada cara bercakap, cara berfikir, cara respon. Saya tak tahulah, wallahualam, saya tak tiru. Tapi orang cakap macam tu. Tapi satu, Ustaz memang tiru Bang Non kita. Saudara yang cakap itu saudara. Dah keluar lah. Yang tu memang tiru. Betul. Itu tiru. Itu tak jadi sendiri. Itu tiru. Sebab betul lah Datuk Seri Anwar ni, walaupun dia berlawanan dengan kita, dulu waktu kita mahasiswa, itulah idola kita semua. Sama. Kan? Saya rasa hampir semua dunia mahasiswa waktu tu mengidolakan Abang Non lah, Datuk Seri Anwar. Jadi kita tengok gaya dia bercakap apa semua. Bahkan saya masuk kelas-kelas public speaking pun, trainer kat depan ni tunjuk contoh ni orang yang cakap. Good character lah. Tapi setelah dia jadi Perdana Menteri, barulah kita belajar rupanya jangan hanya pandai bercakap, tapi kena pandai buat apa yang kita cakap. Mungkin kita katakan Sanusi antara watak yang kita boleh belajar lah. Sanusi banyak benda-benda yang kita boleh belajar. Cuma
dalam konteks lain pula, kita nak bedah juga, Ustaz Afnan juga terlibat dengan satu portfolio sangat penting, portfolio belia dan sebagainya dalam sesi kali inilah. So macam mana Ustaz rasa dalam beberapa bulan Ustaz handle ni sebagai portfolio ni, prestasi Ustaz dan juga apa yang Ustaz rasa perlu menambah baik dari sudut Kementerian Belia Sukan Ustaz? Saya pun teringat bila Iski tanya soalan kedua ni, saya teringat saya tak jawab soalan tadi. Okey. Saya. Soalan macam mana jadi setiausaha politik. Okey, silakan. Kan? Terus. Itu saya pun tak terjangka langsung sebenarnya jadi setiausaha politik. Sebab yalah, dia nak jadi menteri besar pun mengejut. Betul. Kan, semua orang tak sangka, negeri-negeri lain semua dah bertukar menteri besar, tiba-tiba Kedah kan lewat sikit. Dan tiba-tiba dia angkat sumpah jadi menteri besar. Sehari, 2 hari sebelum dia angkat sumpah menteri besar tu, waktu tu Ramadan 2020. Dia angkat sumpah menteri besar Kedah 16 Mei, masuk pejabat 17 Mei 2020. So 15 Mei, sehari sebelum dia angkat sumpah, dia WhatsApp saya. Ana nak lantik entai di setiausaha politik ana, hantar my CV. Macam tu je? Macam tu je. WhatsApp 2-3 baris je. Saya pun baca. Dia tak tanya setuju tak setuju. Tak tanya. Ke dah, hang buat apa lah ni. Dah. Straight je. Salam. Bagi salam pun. Saya tak bagi salam lah. Terus WhatsApp je. Anak lantik hantar jadi setiausaha politik. Hantar bagi CV mai. Dan kita pun jawab balik. Abang Sanusi silap WhatsApp pun ni. Silap nombor kot. Nak hantar orang lain dah. Nak hantar kan tak. Kita pun. Saya tak pernah buat CV. Sebab saya tak pernah mohon kerja dengan orang. Okay. Lepas saya grad universiti, saya bekerja sendiri, berniaga sendiri sampailah hari ni. Jadi saya tak pernah buat CV pun. Yang buatnya resume lah. Okay. Resume kan simple. Saya Yeah. pernah bekerja dengan Takaful Malaysia Berhad. Lepas tu pernah mengajar saat di sekolah. So kita submit resume lah. Jadi CV tak pernah buat. CV kan detail. Yeah, detail. Pengalaman kerja. Macam-macam lah. Apa kita punya penerbitan buku lah. Apa semua kan. Jadi malam tu Google lah macam mana cara buat CV. Petang dapat WhatsApp. Lepas tu buka puasa. Buka puasa pun makan separuh masuk, separuh tak masuk lah. Kepala otak duk teringat kepada berat ni tugas ni. Betul ke ni? Jadi malam tu lepas tarawih buat CV. Buka laptop buat. Bolehlah 3 muka surat. Tu hantar lah kat dia. Lepas tu dia pun jawab balik. Panjang berjendela. 3 muka surat tu bagi dia panjang lah. Yalah. Tak apalah, cukup syarat. Tu dia kata, okey, nama hantar ni, CV hantar ni, anda akan bawa masuk dalam mesyuarat harian PAS Kedah esok pagi. Kalau mesyuarat lulus, baru anda bagi tahu kat hantar. So nak lantik tu, dia yang nak pilih calon. Dia yang calon main daripada dia. Tapi kena endorse parti. Tu cara PAS lah. Dan cara Datuk Seri Sanusi. Apa-apa keputusan penting, pelantikan penting, Datuk Seri Sanusi akan patah balik dekat parti. Walaupun dia ada pandangan dia sendiri. Itu cara dia bekerja lah. Jadi esokkan hari tu, dia angkat sumpah. Dan dia pun bagi tahu mesyuarat harian lulus, nama hantar. Lepas nak angkat sumpah esok, hantar mai komplek PAS Kedah. Kita pun terpinggir lah apa semua. Kebetulan saya balik jumpa Ustaz Abah orang tua, Ustaz Taib Zamuddin. Sebelum tu Ustaz Abah saya dah bagi tahu dah. Okay. Dia kata Abah rasa nampak macam Sanusi berjadi menteri besar ni. You tahu. Dia dah bagi tahu dah. Pasal Abah rasa tak nampak tokoh-tokoh lain waktu tu. Dia ketua Mang Kandung Kedah. Datuk Seri Sanusi ni. Kalaulah Sanusi jadi menteri besar, kalau dia minta tolong Afnan tolong dia, Afnan kena pergi tolong dia. Sebelum dapat WhatsApp jadi Sekpol. Sebelum tahu dia jadi menteri besar pun sekali pun. Masa tu dah ada ura-ura dah. Macam hampir confirm dah. Parti calonkan Datuk Seri Sanusi jadi menteri besar. Jadi sebelum Datuk Seri Sanusi pilih saya WhatsApp saya minta jadi Sekpol tu, Abah saya dah bagi tahu dah. Kalau Sanusi suruh Afnan pergi tolong dia, Afnan kena pergi tolong dia. Saya pun kata tak tengok lah macam mana. Waktu tu saya tak duduk Kedah, saya duduk Penang. Jadi saya tak letaklah harapan. Saya kata 90% tak ada punya. 10% je. Mungkin kurang dari 10%. Mungkin benda tu nak jadi. Almost tak jadilah kan. Dalam kepala otak kita. Tu bila dapat WhatsApp tu terkejut. Jadi bila dapat WhatsApp teringatlah Abah cakap. Abah kata suruh pergi tolong. Maknanya aku tak ada pilihan lain lah. MB pun suruh. Jemaah pun setuju. Abah pula suruh. Jadi kena pergi lah. Sebelum pergi jumpa dia di komplek PAS Kedah tu. Pergi menghadap Abah dulu. Kata Abah, nak abang ni. Abang Abah.
Abah kata tu jadi sungguh. Itulah Abah duk kata dah. Rupanya Abah saya ni pun ada ilmu juga. Dia boleh baca. Tapi dia tak tahu ilmu tu kat anak dia. Jadi salam-salam apa semua. Cium tangan dengan mak saya apa semua. Saya pun pilih lah Ustaz. Itulah bermulanya. Dan dalam minggu yang pertama tu, part ni dia panjang lah sikit kan. Pasal pengalaman siksa politik ni banyak. Saya nak ringkaskan jawapan tu. Minggu yang pertama tu juga, saya tanya tu si Sanusi. Saya sembang one to one dengan dia. Macam mana pilih saya ni kan? Apa tujuan pilih saya? Orang lain tak boleh kah? Dia kata dia jadi usaha politik Ustaz Zizan macam ni. Okay. Dan dia nampak benda tu dekat, aku nampak benda tu, Ana nampak benda tu dekat hantar. Dia hantar kena buat macam ni. Adalah dia sebut. So bila letak KPI macam tu, supaya sama macam dia jaga Ustaz Izan dulu. Berat KPI tu. Berat. Tapi saya cuba pikul. Alhamdulillah lah, saya rasalah sepanjang 2 tahun setengah jadi siswa politik itu, saya dah bagi buat yang terbaik. Mungkin ada kekurangan, tapi saya dah cuba buat yang terbaik lah. Baik Ustaz, maksudnya kita wrap up dulu. Kita tunggu jawapan yang tu, kemudian kita ada technical sikit. Kita bagi ruang untuk rehat untuk next segment. Terima kasih semua. Ya, jumpa lagi. Bye-bye. Okey, kembali kita dalam Kekal Tenang. Kita dah banyak sembang tentang panjang rupanya latar belakang Afnan Hamimi bin Datuk Taib Azimuddin. Tu pendek tu ada panjang lagi. Tak apa. Kita di segmen lain, kita ada benda lebih penting untuk kita bersama untuk bincangkan pada malam ini. Ustaz, kita sembang. Saya Ustaz respons sikit tentang portfolio belia dan sukan. Masa dipertanggungjawabkan mengetahui untuk memeriksa atau memantau portfolio belia sukan, apa yang Ustaz terfikir nak bawa, of course nak bawa, nak tegur tu, tapi apa yang Ustaz dapat saja maklumat tu daripada Sekretariat Perkara Nasional, Ustaz nak bawa macam mana sebagai orang yang handle ataupun memegang portfolio ni? Portfolio belia dan sukan ni untuk dalam parlimen ni benda yang baru bagi saya. Okay. Walau bagaimanapun dalam dunia belia dan kepemudaan tu kita masih dalam era pemuda tu, dan jawatan dalam parti pun masih di peringkat pemuda. Sebelum ni saya dalam portfolio KPKT, Perumahan Kerajaan Tempatan. Jadi banyaklah saya ambil bahagian perbahasan dan soalan-soalan tu berkaitan dengan KPKT, dan lebih-lebih lagi pula Al-Ustaz ni dia relevan dengan KPKT tu, PBT tu. Okay. Jadi bila saya dapat makluman ataupun dapat arahan Perikatan Nasional nanti pilih untuk mengetuai portfolio belia dan sukan ni, sudah tentulah perkara pertama yang ada dalam kepala saya lah macam mana nak tengok belia anak muda di Malaysia ni dapat menjadi pelapis kepimpinan negara yang boleh menyelamatkan rakyat daripada masalah-masalah yang ada yang membelenggu dan memajukan negara pada masa ini dan masa akan datang. Sebab belia hari inilah belia yang akan ganti pemimpin yang ada pada hari ini. Jadi negara pada masa depan dilihat kepada belia pada hari ini. Termasuklah juga berkaitan dengan dunia sukan. Okay. Dan bagi saya apabila kita paslah mengetuai portfolio belia sukan ni, dia akan membuka satu dimensi baru kepada masyarakat umum. Bila orang tengok PAS ni, orang kata PAS ni tak sukan ni, takkan PAS. Tok lebay, Pak lebay, takkan Pak lebay nak bercakap pasal sukan apa semua kan. Dia akan membuka dimensi. Saya sendiri pun saya kena mengetahui isu-isu berkaitan dengan sukan, melihat prestasi-prestasi atlet. Misalnya yalah, hari-hari lah ni baca akhbar mesti tengok pasal sukan lah. Sebab kita nak tahu apa perkembangan sukan, apa sebab belia ni dia tak boleh pisah dengan sukan. Kerana waktu belia lah orang sukan. Waktu belia lah orang jadi atlet negara. Orang tak jadi atlet waktu pencen umur 60 tahun. Itu pesara kerajaan. Dia ada bidang tumpuan yang lain. Contohnya dalam yang berlaku hari ni ialah kematian seorang pesilat daripada negeri Terengganu dalam satu kejohanan silat.
kemalangan yang tak diduga, ada sepakan yang dibuat oleh lawan menyebabkan dengan sepakan tu dia rebah dan dia mengembuhkan nafas yang terakhir di gelanggang silat dalam satu pertandingan sukan lah, kejohanan silat. Jadi timbul persoalan macam mana sebenarnya SOP, peraturan, perlawanan kan. Adakah lawan itu melanggar peraturan? Kerana dalam pertandingan silat ni dia tak boleh serang pada bahagian-bahagian yang boleh mendatangkan maut sebenarnya. Dan pesilat pula dia pakai dia punya padding, sarung kepala yang ditutup dada belakang. Jadi kalaupun kena serangan itu pada bahagian-bahagian ni, dia ada pelindung itu, dia tak kena direct pada anggota badan. Jadi adakah peraturan itu gagal dipatuhi? Satu, ataupun adakah alat pelindung pada pesilat itu tak cukup untuk menahan tendangan ataupun pukulan daripada musuh sehingga menyebabkan berlaku kematian? Ataupun adakah dia punya sebelum pertandingan betul berlaku tak dibuat pemeriksaan kepada pakaian pelindung diri yang dia pakai? Macam-macam aspek lah isu. Dan setelah dia meninggal dunia ni, kita pun tak jaga dia nak meninggal dunia. Tarikh ni duduk kat malaikat, bukan duduk kat kita. Adakah atlet-atlet negara terutamanya pesilat ni dilindungi oleh insurans? Takaful misalnya. Betul. Kalaulah atlet kita ni dia sendiri nak kena apply takaful insurans, dia nak jadi atlet lagi. Betul. Dia nak fokus pada training, dia nak fokus pada nak menjuarai satu-satu kejohanan, nak membawa nama negara. Dia juga nak kena keluar duit modal beli insurans, beli takaful. Jadi saya rasa itu membebankan atlet, dia menyebabkan atlet kita tak boleh fokus, tak boleh tumpu pada latihan. Jadi sepatutnya pihak kerajaan lah yang menyediakan pelindungan insurans ataupun takaful itu. Dia masih muda atlet ni. Dia ada, mungkin kalau dia ada isteri, dia pasangan muda. Kalau dia ada anak dia masih kecil. Dan dia ada mak ayah yang masih mengharapkan dia sebagai orang yang mencari sumber rezeki untuk keluarga. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan untuk melindungi insiden-insiden seperti ini? Itu contohlah. Bila berlaku satu insiden tu, kita pun melihat dan cuba mencadangkan kepada kerajaan untuk membaiki polisi-polisi dasar yang berlaku untuk melindungi kebajikan-kebajikan atlet dan untuk sekaligus memastikan atlet kita ni dapat menunjukkan prestasi yang baik ke dalam gelanggang sukan peringkat Asia ataupun peringkat dunia, dan dia akan mengangkat nama negara. Dan lebih jauh daripada itu ialah saya sendiri dalam kepala otak saya lah, macam mana nak jadikan sukan di Malaysia ni sebagai salah satu bentuk gaya hidup sihat yang sebenarnya semua orang kena bersukan. Saya sendiri pun saya cakap ke diri saya juga ni, kita ahli politik, kita sibuk macam jadual, sepatutnya kita ada masa untuk bersukan. Jadi gaya hidup sihat tu kena ada kepada semua orang, satu. Dan yang kedua ialah kalau dari sudut Islam ni, macam mana kita nak jadikan sukan tu sebagai satu ibadah. Orang main bola dapat pahala, orang pergi berenang dapat pahala, orang kayuh basikal dapat pahala, orang main golf dapat pahala, orang main badminton dapat pahala. Tentulah ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat yang dia patuhi dan dikira sebagai ibadah tu, niat, persekitaran, persembahan. Jadi benda-benda itulah yang saya terfikir dalam kepala saya, supaya orang menganggap bahawasanya apa saja yang kita buat ni, dia boleh memberi kebaikan kepada diri sendiri dan boleh memberi kebaikan pada kehidupan selepas mati. Faham? Jadi wawasannya bukan setakat dunia lah, mesti bawa sampai ke akhirat. Itu yang terlintas setakat malam ni untuk menjawab soalan daripada SK lah. Terbaik, soalannya jawapan cukup tuntas dan tepat lah bagi saya. Grade A lah jawapannya tu. Oh, grade A? InsyaAllah saya rasa. Spontan jawab A ya? Betul. Kalau sedia awal soalan tadi, saya rasa jawab A plus tu. A plus. Okey Ustaz, kita nak kembali semula topik kita yang asal ni lah tentang isu bread and butter. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Rambut potong kat mana? Kedai besar. Saya nampak dia trim elok, cantik kan? Macam pakai helmet. Dia punya trim tu cantik. Okey, tu tak masuk dalam kita. Tak masuk. Okay. Tapi jawapan tu tak jawab tau. Tak jawab. Kedai biasa tu tak jawab. Tak jawab. Kedai biasa. Sebab saya pun nak pergi kedai tu juga. Okey. Bread and butters. Isu bread and butters, Ustaz. Kita cerita balik tentang perkara-perkara yang berlaku pada kerajaan kita. Semua kita tahu isu kos sara hidup adalah isu yang cukup sinonim, dekat dengan semua rakyat Malaysia sekarang mutakhir ni. Cakaplah name it, apa sahaja yang berlaku hari ni, orang akan berbalik semula kepada isu perut rakyat, isu hari-hari kita nak berbelanja, nak berurusan, dan sangat affected lah kepada semua.
bila mana kerajaan dengan polisi yang terbaru yang 1 Mac baru ni, SST 6% kepada 8%. Dan ramai kita ni pengguna social media yang aktif. Saya mengamat, saya suka, saya nak kongsi dengan Ustaz, saya antara orang yang akan tengok apa defensif ataupun naratif yang dibawa oleh pihak kerajaan. Saya berjumpa mereka. Dan antaranya adalah contohnya isu ringgit. Contoh ringgit, dia kata hampa bukan pakai USD hari-hari. Bukan contoh dah, mudah-mudah. Contoh SST 8%, 6%, 2% je. Bukannya banyak sangat, 2% je. Itu antara yang diulang-ulang. Dan contohnya kalau ada cost impact, jangan gunakan perkataan alah ini korang ni buat ni, lepas tu korang ni belanja juga hari-hari. Pasal apa tak tanya, hampa bukan mati banyak kali, mati sekali lah. Jadi tak payahlah makan ubat, tak payahlah makan benda-benda yang sihat. So benda ni cuba diulang-ulang jawapan-jawapan yang simplistik, tapi lah social media suka hati lah nak jawab apa. Penampak Ustaz, setelah berlaku siri-siri peningkatan suku cukai yang telah dan berlaku sekarang dan akan datang, apa Ustaz rasa yang kerajaan ini perlu sedar bahawa rakyat sebenarnya suffered banyak ni tentang apa yang mereka telah lakukan? Ya, memang sepatutnya kerajaan kena sedar. Kita bukan takat sedar, kita merasai. Kita melalui benda tu. Kita bukannya keluar perut mak kita kaya dapat. Kita bukan beranak dalam guni berah. Kita bukan beranak dalam kilang mah. Kita beranak dalam kehidupan yang serba sederhana dan susah. Jadi kita merasai benda tu. Keutamaan kerajaan ialah untuk menjaga benda-benda yang dipanggil daruri. Benda-benda yang bersifat keperluan asasi. Kalau dalam Maslow punya piramid tu, dia ada letak yang bawah sekali tu apa dia, makanan, kesihatan. Kalau dalam Islam pun dia ada daruriyat al-khams. 5 daruriyat yang kena dijaga tu, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta, keturunan, semua tu kan. Jadi dalam kalau kita ambil mana-mana pun, mana-mana pandangan tentang keperluan manusia ni, semua meletakkan makanan, sihat, benda-benda tu mesti pada prioriti yang utama. Baik, kita ambil contoh makanan. Betul lah kerajaan kata SST ni tak berkait dengan makanan. Tapi makanan nak boleh sampai atas meja kita tu, dia naik apa? Makanan tu bukan ada roda jalan sendiri. Dia bukan ada kaki main sendiri duduk atas meja. Dia dihantar oleh lori, oleh kenderaan-kenderaan. Kenderaan-kenderaan tu kena servis. Kos-kos kenderaan, logistik semua tu lah yang kena cukai SST 8%. Jadi kalaulah orang SK lah jual barang kan, barang tu sampai, kos SK akan bertambah. Mai jual kat saya. Takkan SK nak tanggung seorang kos tu, SK akan minta saya tanggung bersama kos tu. So harga yang saya kena bayar lebih mahal. Tapi kerajaan marah kat SK, jangan naikkan harga barang. Lepas tu SK nak boleh tahan lama mana? Menu rahmah boleh tahan berapa lama itu? RM5. Tak ada dah. Habis dah kan? Tak ada dah. Tinggal sejarah ya. Tak ada suara dah. Tinggal sejarah. Mayday yang antara yang mula-mula menyuarakan tak mampu, tak lepas pergi menu rahmah tu. Sebab dia hanya diarahkan kepada peniaga untuk tak menaikkan harga. Sedangkan kos-kos sebelum barang tu sampai semua meningkat. Jadi dia tak mampu bertahan lama. Ini bukan solusi yang boleh menjamin, bukan solusi yang berterusan. Dia bukan solusi yang lestari. Dia tak sustain. Dia tak boleh bertahan lama. Dia hanya bertahan untuk tempoh yang seketika saja. Jadi untuk menaikkan SST 8%, memanglah dah naik depa ni, memang rakyat akan terbeban. Walaupun disebut tidak melibatkan sektor makanan, telekomunikasi, tapi hakikatnya semua orang makan dan makanan tu dihantar menggunakan kenderaan pengangkutan. Pengangkutan ada SST 8%. Anak-anak pergi sekolah naik bas sekolah ada 8%. Rumah saya merungut. Dia selalu ke shopping. Shopee, Lazada. Online Ustaz. Online shopping kena 8% kan. Yang beli online ni siapa dia? Kita lah yang beli. Kita lah. Orang B40. Orang yang T20 dia tak beli online. Dia nak tengok handphone, nak pilih-pilih, dia tak beli, dia pergi beli di mall. Jadi orang kata yang beli shopping online ni orang kaya. Betul ke orang kaya? Sebab online tu murah. Betul. Murah. Yang cari barang murah ni lah orang yang susah lah. Saya pun beli online banyak. Barang rumah beli online. Tapi ada jugalah orang yang duduk dalam kerajaan jawab kata bukan
apa orang kaya yang beli online ni. Tak betul jawab macam tu. Ada juga ahli parlimen, dalam sidang parlimen sehari dua ni dia kata, hari ni ekonomi kita meningkat naik, hotel-hotel ramai orang, jadi ekonomi kita meningkat sebab orang bercuti. Orang duduk hotel ni bukan nak bercuti saja. Orang pergi melawat. Dia duduk Lostang. Dia main sini, dia main melawat orang sakit. Yang sakit tu anak dia masuk hospital. Hospital mana? UKM, hospital Kuala Lumpur. Main duduk hospital, rumah tak ada. Duduk hotel lah. Dia duduk hotel bukan pasal nak melancong. Dia duduk hotel pasal nak main tengok nak dia sakit. Betul. Jadi dia susah. Dia pilih hotel bajet. Dan hotel itu pula kena charge 8%. Saya baru jumpa pengurus hotel. Kami ahli parlimen kan. Ahli parlimen sediakan hotel. Untuk kita terima kasih lah. Itu memang keistimewaan diberikan untuk memudahkan kita masuk sidang parlimen. So pengurus hotel kata, YB, dia kata sekarang harga semua sudah naik 8%. Jadi dia akan charge parlimen. Parlimen maknanya kos akan bertambah. Duit ambil daripada mana? Duit ambil daripada rakyat juga. Jadi sebenarnya walaupun SST 8% ni hanya pada sektor tertentu saja, terutama logistik, tapi kesan dia dipanggil kesan berantai. Semua orang kena kesan tu. Dominoes effect kata orang Ustaz. Dan bukan tu saja Ustaz, soal cukai dah diimplementasi. Benda-benda yang sebelum cukai, contohnya isu beras. Itu kata tak selesai. Yang kata siapa tu, Menteri kan? Kata beras ada di pasaran. Tapi beras putih tak ada di pasaran. DPT tak ada. Beras ada. Kedah. Orang ambil beras. Orang buat bendang. Orang buat bendang ni tak pernah cuti lah. Mesin padi duduk jalan, traktor duduk jalan sedia. Selalu berlaku proses tu. Orang tanam padi, apa semua proses, semua ada, semua siap. Tapi pergi ke kedai, runcit. Orang petani tadi tu, pesawah buat bendang tu, yang buat bendang, dia pergi beli di kedai pun beras putih tak ada. Padahal dia buat bendang. Betul. Ni benda yang lawak kalau kita cerita kat orang luar negara. Orang luar negara, apa ni? Hampa tanam tapi hampa tak boleh makan mana yang hampa tanam. Dan itu hanya berlaku di Malaysia. Jadi pergi mana beras putih tempatan? Solusi dia nak kelakar Ustaz. Solusi dia pergi naik RM30. Naik ke harga? Harga RM30. Lepas tu dia seronok lah nak umum tu. Lepas tu kata, Mak Sabu kata, tak finalize lagi. Nak umum. And then PM kata, tangguh dan tak tahu bila. Tu ahli parlimen Bukit Kentang diumum kata kita buat beras madani. Dia ambil alih tugas menteri. Betul. Lepas tu menteri jawab kata, tu tak final lagi. Lepas tu PM kata, tu belum, itu pandangan dia, belum tak final lagi. Jadi hampa ni takbir negara ni macam mana? Macam urus rumah tangga, adik-beradik dalam rumah kita hari ni nak makan apa? Maggi, buat Maggi. Nak makan apa? Laksa, buat laksa. Takkan buat macam tu. Ni urus negara bukan urus rumah. Urus rumah pun proper. Susun barang kat sini, nak beli barang belanja banyak mana. Hari ni kita nak kena makan apa, tengok duit poket kita macam mana. Macam mana kita urus rumah macam tu. Lebih lagi lah kita urus negara, lebih lah. Serius kena ambil. Saya tengok, kalau kerajaan yang ada hari ni, dia buat betul-betul. Kita ramai pakar cerdik pandai. Kita ada pegawai kerajaan. Pegawai kerajaan ni bekerja lama sehingga dia mahir dalam bidang itu. KSU kementerian misalnya. Dia mahir dalam bidang dia sebab dia bekerja sebagai pegawai kerajaan ni puluhan tahun as a government servant. Kita ada tokoh-tokoh akademik. Kita ada orang-orang yang bekerja di lapangan yang terlibat practitioner, pak tani kalau dalam bab beras. Saya tengok kerajaan dia buat libat urus. Bagus. Tapi idea tu tak ambil, tak buat, tak implement. Proses tu Ustaz, mungkin proses tu lambat sampai nak ke menteri untuk dapatkan ke macam mana Ustaz? Saya tak tahu kat mana masalah dia. Sebab saya pengalaman dalam setiausaha politik MB Kedah. Bila kerajaan negeri buat satu keputusan dasar dalam mesyuarat exco, perkara itu dilaksanakan oleh pegawai kerajaan dengan begitu cepat dan cemerlang. Tak ada masalah apa. Segala kertas-kertas mesyuarat, dokumen-dokumen untuk dilulus dalam mesyuarat exco. Mesyuarat exco ni selalu benda dasar lah. Kertas-kertas tu banyak. Ada sekali dalam seminggu, sepanjang pentadbiran Datuk Seri Sanusi ni, Datuk SS kata dekat MB Kedah, minta maaf Datuk Seri, minggu ni tak boleh buat mesyuarat exco. Sebab apa tak boleh buat? Tak ada kertas nak bincang. Kertas semua selesai pegawai laksanakan. Paper tak ada. Semua dah selesai dilaksanakan. Datuk Seri MB kata, kalau itu minggu ni cuti lah. Okay, cuti. Tak ada mesyuarat exco. Buatlah program lain, turun kawasan ke apa semua. Jadi pegawai ni bekerja dengan efisien, dengan pantas, dengan cekap dan cepat. Apa rahsia dia? Rahsia dia kita hormat mereka sebagai penjawat awam. Kita tak campur adukkan urusan parti politik dengan urusan pentadbiran kerajaan. Faham? Jadi saya rasalah mungkin apa yang berlaku hari ini, kecelaruan di peringkat kerajaan tu, kerana mungkin kerajaan tak menghormati penjawat-penjawat awam. Dan memang apa yang berlaku, memang kerajaan tak hormat penjawat awam. Pencen nak batal balik,
Nak tarik balik. Siapa nak jadi pegawai kerajaan lepas ni tak ada pencen. Hak masuk AJN yang jadi pesakit dah discharge. Ayah saya pun masuk AJN. Discharge sebagai pesakit di AJN. Ayah saya government servant. Bukan sekat ahli parlimen. Dia jadi imam besar Masjid Negara pegawai lama mana. Di pencen tu. Dan orang lain pun sama. Jadi bila ini perasaan pejabat awam, mungkin kalau bos dia pun suruh, dia pun yalah kan, orang tak appreciate kerja. Mungkin jadi macam tu. Mungkin faktor. Saya tak kata pejabat awam tak buat kerja. Tak. Tapi menyebabkan pelaksanaan sesuatu dasar kerajaan tu jadi tak lancar. Kerana menteri-menteri, orang politik yang duduk dalam pentadbiran kerajaan tidak menghormati pegawai-pegawai, pejabat-pejabat awam di bawah. Pejabat awam ni bekerja mengikut GO, General Order. Ya, ya. Mana boleh harah pegawai kerajaan buat kerja parti politik. Yang ni yang UMNO BM buat puluhan tahun. Dan pejabat awam tolak mereka. Pejabat awam tolak politik cara macam ni. Tak boleh. Sebab tu di Kedah kita tak campur aduk. Betul. Hal parti, hal kerajaan-kerajaan. Saya rasalah itu salah satu faktor. Banyak Ustaz, kita bincang, saya banyak soalan-soalan pasal isu rakyat, isu ekonomi, isu ringgit Ustaz. Isu ringgit lagi sakit hati sebab isu ringgit ni melibatkan direct terus pada kita, walaupun orang jawapan dia ialah hang bukan guna USD hari-hari, hang bukan tak apalah, kita tahu kita import barang. Semua orang tahu Ustaz ni, kita import barang dekat kontainer kat tempat-tempat kargo kan. Bukan hari-hari kapal masuk. Betul. Lepas tu hari-hari beli ngapa kapal tu? Kargo tu. Betul. Bukan beli dengan dolar. Betul. Betul. Siapa dia yang cakap tak guna dolar hari-hari tu, duduk dalam gua mana? Pergi tanya dia duduk dalam gua mana, duduk dalam gua kot. Geng-geng MU ke apa? Oh, jangan. Saya tarik balik. Kejap lagi game. Saya tarik balik. Bukan sebab game malam ni kita kena sokong MU. Dah. Dia lain segmen. Ustaz. Ya. Kita tahu rakyat, apa yang kita boleh katakan senang cerita, rakyat tengah susah Ustaz. Dari sudut polisi kerajaan yang cacah merbah, hari-hari rakyat, isu perut rakyat pun tak selesai. Isu pendidikan, isu macam-macam lah. Orang kata banyak rakyat ni dikesampingkan lah. Sebenarnya Ustaz, apa yang PAS cuba nak at least cuba selesaikan, perjuangkan untuk membantu rakyat? Tak salah apa-apa, secara general lah Ustaz boleh selesaikan. Dan mungkin ini sebagai satu orang kata alternatif. PAS, PN sebenarnya boleh. This is the yang sepatutnya perlu dibuat lah orang kata dalam konteks kita menghadapi kemelut yang ada pada hari ini. PAS ni sebelum jadi kerajaan pun dah lama bekerja untuk membantu rakyat tanpa mengira warna parti politik. Sebab tu di dalam PAS ni kita ada sukarelawan yang dipanggil Jabatan Amal, Unit Amal. Kita ada Kelab Motosikal ARC. Ini tugas-tugas kemanusiaan. Kita nak bantu rakyat dengan duit, kita tak ada duit. Ya, betul. Kita nak buat program-program PAS pun kita kutip duit ahli. Orang kata tabung tin Milo. Walaupun parti tak ada duit, tapi kita bantu orang yang tak ada duit. Orang susah, tolong orang susah. Menarik. Kami orang susah, tolong orang susah. KOSTOS. KOSTOS. Kami orang susah, tolong orang susah. Jadi walaupun kita tak jadi kerajaan, kita jadi pembangkang dulu puluhan tahun, kita dah cuba membantu rakyat setakat yang kita mampu. Kita sediakan pendidikan dengan yuran yang sangat minima pasti. Mana ada prasekolah lain yang yuran serendah yuran pasti. Kita nak naikkan yuran pasti boleh, tapi nanti macam mana orang yang tak ada duit? Dia tak kena alik bata, dia tak kena ABC. Jadi PAS dah memulakan usaha membantu rakyat yang susah ni sejak puluhan tahun dulu. Walaupun jadi kerajaan ke tak jadi kerajaan ke, sama. Itulah usaha PAS. Apatah lagi bila PAS menguasai 4 kerajaan negeri yang ada sekarang ni, SG4. Jadi di 4 negeri ni, saya tengok kerajaan negeri kita ni giat membantu rakyat. Sebagai contoh yang paling mudah untuk dipahami, kerajaan merancangkan pemberian geran tanah individu, pemilikan individu kepada orang yang mohon tanah. Syaratnya dia tak ada tanah, dia tak ada rumah, dia susah. SK saya sebut tadi, mana-mana dunia dan mana-mana manusia pun, mana-mana kerajaan pun, dia kena memenuhi keperluan hidup yang asasi. Tempat tinggal, makan, minum, semua tu. Jadi nak tinggal di mana kalau tanah tak ada? Hidup menumpang rumah orang, tumpang tanah orang. So siapa layak memenuhi syarat, kerajaan bagi. Bahkan kalau dalam konteks di Kedah, MB mempercepatkan proses pemberian tanah tu. Dan ada orang ambil geran tanah tu SK di tangan MB. Adalah video kita boleh tengok banyak on TikTok viral. Yang ambil tu cucu Tok Wan yang meninggal dah. Yang mohon Tok Wan puluhan tahun. Allah. Cucu ambil
Meleleh air mata ni menangis. Inilah jaminan kehidupan kami. Korang-korang anak cucu kami ada tempat berteduh. Itu yang kerajaan negeri boleh buat. Sebab itu dalam bidang kuasa kerajaan negeri. Tanah. Selebihnya, sebahagian besar urusan kehidupan rakyat di Malaysia ni dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Federal. Jadi, yang kedua, negeri nak buat projek-projek pembangunan. Negeri-negeri PAS lah. Nak buat projek-projek pembangunan untuk kemudahan rakyat. Contohnya Kedah nak buat projek lapangan terbang. Untuk kemudahan rakyat. Bukan untuk PAS. Projek tu bukan masuk duit kat PAS. Bukan yang kapal terbang tu dia logo PAS sahaja, ahli PAS sahaja. Dah untuk rakyat. Nak buat macam-macam mana semua untuk rakyat. Tapi kenapa disusahkan projek-projek tu? Majoriti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu ni orang Melayu. Dan inilah negeri yang paling miskin di Malaysia. Selain daripada Sabah Sarawak. Sabah Sarawak pun sama teruk. Baru ni, minggu ni juga ahli Parlimen Sabah, bahkan jiran saya Datuk Seri Syafiq Afdal, ahli Parlimen Sempurna, sebut Sabah ni negeri yang membayar cukai yang tinggi pada federal, tapi dapat balik return sikit. Sepatutnya negeri yang bayar cukai tu dapat cukai banyak. Dan itulah kaedah pencukaian Islam. Cukai dinikmati oleh negeri pengeluar, oleh orang tempat tu dulu. Hasil tu dinikmati oleh orang tempatan dulu. Barulah lebih tu baru bagi pada tempat lain. Dalam konteks ni, cukai tu dinikmati oleh negeri berkenaan. Digunakan sumber itu untuk kutip hasil, untuk bina pembangunan, untuk buat kemajuan. Kemudian barulah ada lebihan bagi kepada federal. Jadi ini prinsip yang ada dalam Islam yang kita boleh kaji pelaksanaan yang macam mana. Jadi kalau SK tanya saya apa PAS buat, saya jawab dalam dua bentuk. Pertama sebagai parti politik, pembangkang daripada dulu sampai sekarang. Bahkan wakil rakyat PAS sampai lah ni, walaupun tak ada peruntukan, berkhidmat, memberi servis kepada masyarakat. Duit gaji dia itulah bagi kat orang. Kita cerita kat orang tak percaya, hampa main lah tengok. Pilih tanya sendiri, pergi tengok sendiri. Hampa kata tu wakil rakyat PAS pakai kereta elok-elok, dah hampa nak suruh kami ulang alik daripada Los, tak nak pergi Kuala Lumpur, takkan nak pakai kereta kancil. Mesti dia pakai kereta yang selesa, yang boleh selamat sampai. Kenderaan kita kena beli loan. Kalau kita senang tak buat loan, kita banyak beli cash. Kita terpaksa beli semua-semua tu. Kadang tu terpaksa berhutang. Ahli Parlimen Dr. Panjang, YB Kak Lah, buat loan personal, pinjaman peribadi bank. Dia cerita dalam satu program tertutup. Tapi saya cerita kat sini, minta maaf Kak Lah, minta maaf. Dia buat personal loan. Kita tangguh tu cerita Kak Lah tu. Tengah rancak ni. Sabar. Kita minta kita terima kasih YB. Ustaz terkeluar YB tu. Terima kasih Ustaz kerana bercerita tentang sumbangan, banyak sumbangan tu. Kita kembali selepas ini. Terima kasih kawan-kawan semua, bersama lagi kita dengan Kekal Tenang, tenang-tenang saja pada malam ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, saya pun tengah rasa tenang, relax ni. Alhamdulillah. Walaupun panas sebenarnya kos hidup ni, orang kata bread and butter, kos orang kata di pembangkang ni seronok lah katalah ni. Tapi sebenarnya walaupun SK sebut panas tadi, satu tadi tanggungjawab kerajaan kena baikilah. Yang kedua, rakyat pun dia kena ada juga pergantungan pada Tuhan. Sebab saya tengok banyak dalam hal kita bercakap soal survivor rakyat kan, terhimpit, kos sara hidup. Satu tanggungjawab kerajaan tu kita tak nafi, dan itulah yang kita duk desak. Tapi rakyat juga kena ada pergantungan kepada Allah. Kerana Allah yang bagi rezeki. Kerajaan sama pun kena ada pemikiran macam tu. Dia tak boleh hanya harap income daripada cukai yang dia naikkan ni. Sebab end game naik cukai ni kerana nak income pada kerajaan. Tapi tak boleh semata-mata harap kepada cukai. Kerajaan dan kita semua manusia ni mesti ada dua sumber pendapatan. Satu pendapatan yang tangible, satu yang intangible. Yang tangible ni pendapatan gaji bulan, kalau kerajaan tu cukai. Satu lagi intangible. Apa intangible? Yang tak dapat dihitung, tak dapat dikira. Apa dia? Keberkatan. Rezeki. Betul. Semua ni orang Islam ada akidah. Kepercayaan ialah rezeki Allah Ta'ala bagi. Gaji kita dapat sebulan. Cukup tak cukup, ukur macam mana? Ada orang gaji dia 10,000 tapi tak cukup. Betul. Apa maksud tak cukup? Tak ada keberkatan. Dia belanja mewah, boros, berhutang sana sini. Ada orang gaji sikit tapi cukup makan. Dia tak pernah berhutang ke orang. Cuba tengok mak ayah dulu, orang tua dulu. Hidup motong getah kalau di Kedah. Buat bendang. Gaji tak mana sangat. Bendang berapa kali musim. Anak ramai duduk tepi dia kereta api.
Tapi kan lalu sejam sekali. Jadi anak dia ramai lah kan. Dia tak rezeki Allah Ta'ala bagi. Macam. Okay. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Okay. Anak ramai, gaji kecil. Yang bekerja suami, isteri betul-betul jaga anak kat rumah. Anak belah-belah dulu. Keluarga saya di Baling ada yang anak dia seorang ibu, anak 13-14 orang. Yang berhormat Ustaz Hafiz Sabri, adik-beradik berapa belah orang? 14 ya, Pak? 14 saya. Seorang mak, seorang ayah. Orang dulu, anak ramai, rumah sempit tapi boleh hidup. Anak dia cukup makan. Kenapa anak cukup makan? Pasal dia kutip keliling rumah tu. Bendang, padi dia buat. Dia pukul padi, hak dia hantar kilang, dia simpan rumah. Nak kenuri, dia ada lembu. Ada ayam yang dia belah. Orang dulu walaupun susah, dia sudut duit tak ada, tapi dia ada tanah. Dia ada kebun yang dia usahakan. Dan dia ada pergantungan kepada Allah. Saya dapat orang tua dulu yang buat benang contoh kan, dia akan simpan dalam padi-padi yang banyak tu, dia akan simpan satu padi. Ada satu padi dia buat nama padi Malinja, nama dia. Padi yang elok lah disimpan. Yang lain semua dia proses buat beras. Baik, masa dia nak musim yang kedua, dia ambil balik padi yang elok tu, dia doa, ya Allah, jadikanlah padi aku sesi musim ni elok macam padi ni. Akhir sekali dia bergantung pada Allah. Kerajaan pun sama. Semua benda yang kerajaan buat mesti tak boleh tinggal bergantungan kepada Allah. Inilah ayat yang Allah Ta'ala suruh, allazina immakannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang diberi kuasa atas muka bumi, kerajaan lah. Kalau di peringkat kuasa sebagai ayah, kuasa sebagai YB, sebagai exco, apa saja kuasa yang kita ada, aqamus salah, mesti jaga hubungan dengan Tuhan. Itu nombor satu. Wa atawuz zakah, barulah berlaku kitaran ekonomi. Az-zakah diambil daripada orang yang kaya, diberi kepada orang yang miskin. Itu fungsi kitaran ekonomi sebenarnya. Dengan tertegaknya dua tu, barulah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Dalam masa yang sama, cegah yang mungkar dan tegakkan yang ma'ruf. Jadi inilah model ekonomi yang patut kerajaan gunakan. Inilah mazhab ekonomi yang patut ada pada kerajaan dan pada pengguna biasa rakyat di bawah. Apabila rakyat dan kerajaan itu kedua-duanya menyempurnakan ketakwaan kepada Allah, mengikut cara perbelanjaan, mengikut keutamaan yang Islam tetapkan, barulah Allah Ta'ala akan limpahkan maghfirah, keberkatan. Dan barulah Allah Ta'ala akan munculkan sumber-sumber rezeki daripada sumber yang tak terduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tu ayat 1000 dinar sikit. Biasa tak masuk kedai nasi kena orang tulis ayat 1000 dinar. Tulis kat frame saja tapi tak buat, tak baca. Konon itu ayat pelaris. Ayat tu pelaris kalau kita buat. Kalau kita amal. Ada satu lagi dia bukan mak Sultan Kedah dulu lama-lama. Sultan tu sultan lah. Apa kaitan dengan sumber kekayaan? Jadi itu perkara itu yang kita kena buat. Wabi minta sikit sambung sikit tadi yang terlepas pandang sikit tentang pengorbanan Wabi Ka'lah tu. Alang-alang lah kita. Ya. Kami sebenarnya dalam satu program Komisen Wakil Rakyat PAS. Jadi wakil-wakil rakyat yang lama-lama ni berkongsi pengalaman masing-masing. Salah seorang yang berkongsi tu Wabi Ka'lah. Ka'lah berapa penggal tau lah. Rantau panjang. Ka'lah ni 4. Saya rasa dia 5 penggal. 5 penggal. Jadi Timbalan Menteri sekali tu kan. Penggal lepas. Jadi Ka'lah cerita pada kami wakil-wakil rakyat PAS yang lain ni yang junior-junior lah yang baru-baru ni. Dia kata dia sampai tahap dia buat loan bank personal. 100,000 tak silap. Tujuan ialah supaya nak bagi. Orang yang main minta tu dia bagi pada rakyat memerlukan. 7 tahun dia ambil masa nak bayar balik loan bank. 7 tahun lebih setengah. Gaji dia habis. Habis gaji tu tak cukup. Orang minta buat loan. Wabi Andan Surah Rabu, Pahang. Ada membangkang, tak ada peruntukan, 3 penggal. Sekarang bermenang. Dia bagi tahu gaji dia 2/3 untuk rakyat, 1/3 untuk diri sendiri, untuk anak isteri. Kita pun ada anak yang kita nak sara loan bank, kereta, rumah apa semua. Dan majoriti rata-rata semua wakil rakyat PAS macam tu lah. Kadang-kadang tu hak diri sendiri pun tak ada nak beli. Hak keluarga pun tak ada nak beli. Itu belum lagi tekanan-tekanan, maki hamun. Sebab itulah kena ikut saranan PMX, ambil sokong dia peruntukan. Ya, hari ni kita sokong, esok selesai masalah saudara. Ya, saya ulang saudara. Kita hidup kita ni sikit ada prinsip lah. Ya, betul. Kalau kita ni boleh dibeli, baik kita jadi kereta, orang boleh jual beli. Baik kita jadi beras tak ada ni kan. Baik kita jadi beras, tak jadi wakil rakyat lah. Kalau boleh dia jual beli, tak usah jadi wakil rakyat lah. Tak ada prinsip.
Manusia ni dia hidup ada prinsip. Kalau tak ada prinsip ni, dia bukan manusia. Yang boleh ditambat tali kat hidung, heret kiri kanan tu bukan manusia, tu kaki empat. Tak kata siapa. Kita tak maulah kata ayat kita ada yang macam kaki empat tu, tak mau. Kita kaki dua manusia. Kita ada prinsip, ada akal. Dan PAS ni, SK walaupun kita tak ada peruntukan, PAS jadi pemakan dah biasa, dah lama. Dah lama dan kita boleh hidup. Dan kita yakin rezeki ni Allah Ta'ala bagi. Bukan PMX bagi. Kalau pun PMX bagi, bukan duit dia. Tu duit kerajaan. Duit kerajaan, duit rakyat. Dia kutip pada SST 8% ni. Dia buat macam harta pak dia pula. Dah pula ikut suka. Saya nak bagi tahu, tak tahu bagi tahu tak. Dalam satu jadi macam ceramah ni dia hangat-hangat. Sebanyak setengah ucapan ustaz di parlimen tentang akaun dark side. Ya. Yang tular lah, ada 600,000 viewers di Twitter X. Saya check tadi. Saya pun tak sangka sejauh saya bila tengok di Twitter, biasanya Twitter ni lubuk PH lah. Okey. Saya kata teruk ni ustaz kena ni buat dok cerita orang lebay PAS, dok sebut pasal tak pernah dibuat orang ni. Saya pun dah bersedia nak dikecam macam tu. Tapi ustaz tahu tak, saya tengok komen-komen positif. Ramai yang menyokong, bahkan mereka ni bukan kata, ada satu komen yang kata aku ni bukan pengundi penyokong PAS, tapi aku setuju apa yang YB ni cakap. Maksudnya memang betul tengah menjadi satu benda yang sangat membimbangkan. Ya. Cuba ustaz elaborate sekali apa ustaz nak bawa sebenarnya tentang account dark side. Saya didedahkan oleh orang-orang yang melayari lah kan, yang duduk dalam dunia X, Twitter lah kan, semua ni. Saya pun jarang juga bermain dengan dunia Twitter tu. Bahkan ada berita-berita juga sebut Daddy apa? Ash. Ustaz tahu Ustaz? Ha? Kalau saya jawab tu bahaya tu. Saya tahu. Nampak macam tahu tu. Berita benda tu, berita. Berita. Dia akan ditangkap kerana melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan sundal tu. Dan viral dan orang suka pula benda tu. Tahu rupanya. Tahu, baca berita. Ya. Baca berita. Tak habis baca berita. Kantoi. Okey. Bila Daddy Ash tu ditangkap dan dia pun mendedahkan apa yang dia buat apa semua. Jadi di situlah kita dapat tahu rupanya ada satu dunia lain yang dipanggil dunia sisi yang gelap ni lah, dark side ni. Rupanya apa yang kita bimbang berlaku di negara barat, hari ni berlaku di tempat kita. Saya ingat dulu masa kita kecil-kecil kanak-kanak kan, khutbah Jumaat takutlah kepada S yang 5 apa benda tu, salah satunya screen, seks apa tu kan. Apa yang dah berlaku. Dan ini merosakkan akhlak, merosakkan pemikiran, dan mereka menjadikan manusia ni sebagai bahan dagangan. Seks lah kan, hamba seks. Pelacuran lah. Pelacuran. Dalam bahasa fiqh dia panggil zina. Bila berleluasannya zina, orang menganggap zina tu pula satu benda yang biasa, normal. Dosa itu menjadi normal. Siapa-siapa nak buat dosa, buatlah. Ini tanda-tanda negara kita sedang menuju kehancuran. Dan ini menanti saat bila-bila masa bala Allah akan turun. Bala Allah ni boleh turun dalam berbagai bentuk. Sama ada dalam bentuk bencana, dalam bentuk kesukaran mendapatkan makanan, kesukaran untuk hidup. Saya rasa semua tu dah berlaku. Sedang berlaku. Kan, mana tak pernah kita terfikir lah kalau orang Kedah kata, kita tak ada beras. Pelik. Apa lagi? Bawang. Tak ada bawang. Bawang kena import daripada India. Beras tu Ustaz dengan SSL 70%. Ya. Tak ada. Tak ada. Sebelum ni telur. Ayam banyak. Tapi telur tak ada. Jadi semua makanan-makanan asasi yang makanan ruji. Masyarakat kita ni sudah semakin hilang dan kurang. Satu mungkin kerana berlaku insiden-insiden sorok beras, salah takbir urus apa semua. Satu lagi mungkin juga ini adalah bala daripada Allah kerana kita melakukan maksiat tanpa kita memikirkan hal dosa pahala. Dan tak ada siapa usaha untuk amal ma'ruf nahi munkar akan usaha itu. Sebab tu saya sebut di awal saya bercakap tentang soal model ekonomi tadi. Ekonomi kita ni mesti ada hubungan kait dengan Tuhan. Pasal yang memberi rezeki ini Allah. Manusia ni hanyalah penyebab saja. Kita dapat duit gaji bulan-bulan. Kalau kita ada gaji, kalau kita berniaga, kita dapat pendapatan. Angka dekat dalam bank tu hanya angka saja. Tapi yang bagi tu Allah. Cukup tak cukup, Allah.
Bergantung pada cara kita menggunakan juga. Satu dapat, cukup. Yang kedua berkat. Itu saya kata tadi, orang dulu gaji dia kecil, anak dia ramai. Gaji orang dulu, expenses dia lebih banyak daripada income. Tapi income dia tu cukup untuk tampung expenses. Sebab apa? Berkat. Makan nasi sikit lah, tapi kenyang. Kita makan nasi tambah-tambah tak kenyang. Benda-benda tu kita boleh fikir dengan mudah. Jadi inilah yang menyebabkan saya rasa orang duduk terlibat dalam dark side tu, dia sanggup sampai tahap jual maruah, jual diri, jual akhlak untuk dapat duit, kerana dia tidak ada pertimbangan dosa pahala. Dia tak rasa dia boleh akhirat esok, dia rasa dia mati esok selesai. Tak betul. Mati esok, akhirat esok Allah Ta'ala akan tanya. Betul. Okey, itu dari sudut tasawur Islam dosa pahala. Dari sudut kerajaan. Saya sebut dalam parlimen. Kalau kerajaan ada kuasa untuk menurunkan konten-konten politik yang tak selari dengan aspirasi kerajaan madani, kenapa kerajaan tak guna kuasa itu untuk turunkan dan sekat konten-konten dalam dark side ni? Kenapa tak boleh buat? Saya rasa dah lama dah orang cakap tajuk ni. Ahli parlimen lain pun dah bersuara tajuk ni. Laman web yang lucah apa semua, konten-konten tu semua senang untuk detect. Dalam TikTok ni pun boleh ban. Oh ni tak boleh sebab sini berbahaya. Takkanlah tak boleh nak detect aksi-aksi yang macam tu. Yang lucah, yang apa semua tu, yang melanggar nilai-nilai ketimuran budaya akhlak Islam. Jadi sebenarnya kerajaan ni nak bawa beliau ni pergi ke mana? Hanya fikir soal duit ke? Hanya fikir soal untung ke? Hanya fikir soal kehidupan dunia saja ke? Sebenarnya SK, apa yang berlaku hari ini bukanlah, kesalahan ni bukan hanya pada kerajaan sahaja. Kita pun sama akan menanggung bala ni kalau bala ni turun. Dan sekarang ni rakyat sedang merasa derita tu. Keputusan ni buat oleh kerajaan, rakyat menanggung derita. Ni baru dunia sikit, akhirat esok. Jadi ustaz lah sikit kat ujung ni. Tapi sungguhlah betul lah apa saya cakap ni, betul. Okay, Ustaz, mungkin di akhirnya sedikit Ustaz tentang soal harapan. Bukan kata harapan, maksudnya pengharapan lah, kesimpulan. Harapan tu betul, bila masuk pakatan harapan jadi jam. Harapan Ustaz lah, sebagai Ustaz banyak topi ni, yang berhormat, ahli parlimen, apa nama tu, ahli parlimen, topi satu-satunya ahli parlimen Melayu Islam yang menang di Alostar. Sejarah tu hebat tu. Ustaz juga ketua pemuda PAS, parti Islam, salah satu parti Islam yang masih bertahan since 1951. PAS masih lagi sampai sekarang berdiri teguh. Ustaz juga adalah melakukan ketua pemuda Perikatan Nasional. Dan banyak lagi jawatan yang saya tak tahulah apa yang Ustaz ada. Kenapa harapan Ustaz kepada semua lah anak muda yang mewakili portfolio orang muda ni, supaya kita semua at least bagi tahu, at least Malaysia ni walaupun teruk lagu mana pun, kita masih ada lagi sisi-sisi yang perlu, yang ada positif lah, yang kita boleh bawa kepada anak muda ni. Akhirnya anak muda akan tahu Perikatan Nasional atau PAS ni sebenarnya adalah satu, adalah savior kot, boleh katakan savior lah kepada apa yang kita sedang berlaku sekarang ni. Yang pertama sekali, kita dalam hidup kita ni, kita tak boleh hanya fikir tentang diri kita sendiri saja seorang-seorang. Kita juga kena fikir tentang orang lain, tentang keadaan orang lain, tentang nasib orang lain. Maksudnya apa? Kita tak boleh fikir tentang kepentingan diri kita saja. Buat apa-apa semua untuk syok aku seorang, tak boleh. Kita kena tengok juga orang lain yang susah, orang lain yang memerlukan. Sebab tu tujuan dicipta manusia ni, dia tak boleh hidup seorang-seorang. Kalau dia boleh hidup seorang-seorang sikit, saya rasa tak perlu ada lah apa kerajaan, apa semua, polis apa semua. Tapi seorang tak boleh hidup. SK gunting rambut, boleh gunting rambut sendiri buat macam tu? Tak boleh, tapi lain tadi lah. Dah buat sebiji tu tak boleh. Mesti kena ada orang gunting. Orang nak gunting rambut pula, dia buat sendiri lah gunting tu. Dia beli. Kedai kan? Kedai tu buat sendiri. Kedai pun beli dengan pemborong. Tapi kena SST. Kena SST. Tiba-tiba gunting tu buat pada besi. Besi siapa buat? Takkan orang yang buat gunting tu juga buat besi. Besi orang lain buat. So rantaian tu semua tu, sehinggalah terjadinya handsome rambut SK ada pada malam ni. Melibatkan berapa puluh orang. Tu baru cakap pasal gunting rambut. Makanan, nasi lemak, ikan bilis kan, ada telur. Ikan bilis tu main mana? Takkan orang buat nasi lemak tu juga pergi cari ikan bilis kat laut tu. Santan, pergi tanam pokok nyok. Buat apa maklum tanam pokok nyok? Nak buat nasi lemak. Bila tahu nak boleh makan nasi lemak?
Kan? Jadi nasi lemak sebungkus yang harga RM2, RM3 tu pun mungkin melibatkan ratusan ataupun ribuan orang. Maknanya manusia tak boleh hidup seorang. Dia akan hidup ramai. Dan dia mesti saling melengkapi satu sama lain. Itulah tujuan Allah Ta'ala cipta manusia. Jadi kita sebagai anak muda, sebagai belia, kita mesti turut memikirkan tentang orang lain. Perasaan orang lain, nak bantu orang lain. Sebab saya tengok, bila ada TikTok, dunia TikTok ni kan, saya takut belia kita ni, dia terdorong hanya untuk nak diri dia saja dikenali. Dia nak jadi influencer. Semua segala benda nak buat konten. Contoh paling mudah, tempat kemelangan. Apa dia buat dulu bila dia sampai tempat kemelangan? Kebanyakan orang dia ambil konten dulu, video. Padahal sepatutnya yang dia buat dulu ialah dia pergi tolong orang tu dulu. Adalah orang yang tolong orang tu. Tapi bila ada orang tolong orang tu, ramai pula orang ambil video orang yang tolong orang ni. Jadi viral lah video dia tu. Baguslah abang ni, brother ni, apa semua. Abang tu tak tahu apa pun. Dia nak tolong atas sifat kemanusiaan dia. Jadi sepatutnya kita jadi orang yang tolong tu. Ada pun yang ambil video tu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bagus juga ambil video tu sebagai satu pengajaran. Tapi jangan letak tu sebagai benda yang nombor 1 dalam hidup kita. Jadi kita kena fikir pasal orang lain. Saya rasa bila kita semua orang ada budi bicara timbang rasa ni, negara kita, masyarakat kita akan dapat hidup dengan baik. Begitu juga orang politik, begitu juga kerajaan. Dia kena fikir juga pasal orang. Dia kena letak diri dalam kasut semua jenis kategori orang. Orang susah, orang kampung, buat bendang. Jangan hanya buat keputusan dalam pejabat, ahli-ahli parlimen. Saya sendiri pun jangan hanya buat keputusan dalam parlimen. Rasa aircon, selesa tak, kita kena turun ke bawah, ke lapangan. Dan itu yang sedang dan akan terus kita buat. Saya ambil contoh sikit lah SK dulu. Kita suka sembang pasal orang dulu. Tapi ada orang kata, kalau orang tu selalu cakap pasal sejarah, maknanya dia dah tua. Saya nampak muda lagi. Nampak muda lagi. Sekejap kita belanja makan nasi. Boleh. Orang dulu kalau SK ada pengalaman pergi rumah kenduri. Saya pengalaman pergi rumah kenduri belah kampung di Kedah. Nasi dulu kan hidang dalam talam. Ya, betul. Saya sempat hidang. Sempat. Lepas tu dia nasi tu nak sampai talam tu, dia bukan sampai sendiri, dia akan meniti tangan ke tangan. Orang panggil bentara kenduri. Kalau dekat sini panggil apa? Rewang semua tu kan. Sampai nasi tu semua atas meja. Habis makan satu talam tu 3 atau 4 orang. Habis makan tu, saya tengok pakcik sebelah tu dia akan basuh tangan di pinggan nasi dia. Bukan dia basuh tangan dalam bekas basuh tangan tu. Di pinggan nasi. Dia basuh sikit bagi basah, baru dia basuh tangan dalam bekas basuh tangan. Sampai habis bersih tangan dia. Saya kata lah hati, pasal apa tak bagi basah pinggan ni? Basuhlah dalam bekas basuh tangan tu. Pasal apa pakcik basuh situ? Dia kata nak bagi mudah orang basuh pinggan. Supaya bekas sisa-sisa kuah tu tak kering. Bila tak kering, senang orang basuh pinggan nak tonyoh. Betul. Sebab kenduri gotong royong ni, pinggan ni dia rotate. Bukan dia pinggan banyak macam catering lah ni. Basuh esok hari tu baru basuh. Hari ni pinggan ni sikit. Pinggan tu 500 orang main makan 1,000, 2,000. Jadi pinggan tu kena pusing dengan cepat. Jadi pakcik tu walaupun dia dah kenyang makan untuk diri dia, dia fikir tentang orang nak basuh pinggan lepas tu. Orang pakcik tu fikir sebab dia nak basuh kat apa ni. Dia pun nak pergi tolong basuh juga kan. Ataupun dia pernah jadi tukang basuh pinggan. Dia memahami tu. Jadi orang dulu sentiasa fikir tentang orang lain. Okey, faham. Dia buat apa-apa, dia tanam daun pandan depan rumah. Banyak daun pandan ni. Bukan dia nak makan seorang, bukan hari-hari dia makan daun pandan. Tujuan apa? Ni supaya jiran kiri kanan ni, siapa nak makan ambil lah, petik lah. Daun kari, pisang, buah tu, buah ni dia tanam semua tu. Untuk siapa? Kiri kanan, jiran. Untuk apa? Anak cucu esok-esok ni. Aku tanam ni kebun buat letih. Dia seorang kerja, orang dulu pegang tanah apa ni. Buat seorang-seorang letih. Untuk anak cucu esok. Boleh tak kita buat macam tu, macam ayah kita dulu? Boleh tak hari ni kita buat? Kita boleh buat. Tapi memerlukan kerja yang rajin, usaha yang keras. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa sih yang kita buat dalam dunia ni sikit. Kalau kita hari ni duk pasang CCTV lah rumah, kita ada CCTV dah atas bau kiri kanan kita ni. Kalau hari ni kita buat sesuatu yang pelik, orang rakam curi-curi, orang viral dalam TikTok dan YouTube, esok akan ditayang daripada masyar. Jadi apa yang berlaku hari ni sebiji macam mana yang telah disebutlah hadis-hadis dulu-dulu. Nabi sebut dulu-dulu kan, kisah-kisah dulu sebut, sekarang dah berlaku. Kalaulah kita boleh menghubungkan dunia ni dengan akhirat, pembangunan ni dihubungkan dengan akhirat,
ada soal dosa pahala, politik ada soal dosa pahala, ekonomi ada soal dosa pahala, bersosial ada soal dosa pahala. Ikut semua aturan yang Allah Ta'ala tetapkan. Saya cakap ni bukan sahaja untuk orang Islam. Untuk orang bukan Islam pun, kalau dia ikut semua yang Allah tetapkan ni, dia pun akan selamat. Setuju? Dia pun akan sejahtera. Dia pun akan tenteram, aman. Sebab ada orang persepsi, orang kata bila kita cakap pasal Islam, oh ini lebay ni untuk PAS saja, untuk Islam saja. Tak betul. Kalau kita buat baik, semua orang dapat manfaat. Betul. Jadi ini benda yang kita kena hubungkan. Akhir sekali, prinsip pembangunan ataupun falsafah ekonomi kena diperbetulkan. Adakah manusia ini untuk pembangunan ataupun pembangunan itu untuk manusia? Macam mana dengar ayat ni? Okay. Cantik tu. Saya pernah sebut Ulang. Saya ulang. Okey. Saya ulang, saudara. Pembangunan, adakah manusia ini untuk pembangunan ataupun pembangunan ini untuk manusia? Ini ucapan saya dalam parlimen ketika bahas bajet hari itu, tahun lepas. Kita buat semua pembangunan apa semua ni, habis duit belanja semua ni untuk membina, menjadikan seorang manusia itu benar-benar sebagai seorang manusia. Fungsi sebagai manusia. Menjadi hamba kepada Tuhan, memberi manfaat kepada manusia lain dan memakmurkan bumi dengan segala hasil bumi yang Allah Ta'ala bagi untuk tujuan memberi manfaat dan menjadi hamba Allah. Ataupun adakah sebaliknya, manusia yang ada ini semua kita kerahkan, kita eksploitasi sebanyak mungkin untuk pembangunan. Kutiplah cukai ke darah lah sebanyak mungkin. Orang susah ke tak susah, ambil. Orang kerja separuh mati, pagi sampai keluar malam, balik malam. Kerjalah. Yang penting aku nak hasil, aku nak income, aku nak pengeluaran. Aku nak kaya, aku nak untung. Negara nak kena capai KDNK sekian, nak kena capai hasil sekian. Supaya tak defisit, kita nak capai surplus, bla bla bla. Kita nak kejar yang tu ke? Sedangkan manusia merana. Saya rasa yang tepatnya lah, yang patutnya adalah pembangunan itu tadi ialah untuk manusia sebenarnya. Sama juga macam kita beli kereta. Kita nak jadi hamba kereta ke kereta tu jadi hamba kita? Kalau kita jadi hamba kereta, kita akan jaga kereta tu. Habis duit untuk kereta tu, anak kat rumah tak makan, yuran sekolah tak bayar, make up macam-macam. Ataupun kita jadikan kereta tu hamba kita. Fikir-fikirkan. Terima kasih. Satu khulasah ataupun kesimpulan yang cukup mantap daripada Ahli Parlimen Al-Ustaz, Ketua Pemuda PAS Malaysia, Ketua Pemuda Perikatan Nasional. Berhormat, terima kasih. Sama-sama. Hadir ke dalam Kekal Tenang. Sesi kali pertama ni. Berhormat Ustaz Safnan Hamimi. Panggil lah pula nah. InsyaAllah. Saya sebenarnya masih tak puas sebenarnya. Beberapa ketika ini bersama dengan Ustaz Safnan untuk menunjukkan bahawa kita masih dalam kemulut kepimpinan kita yang begitu rencam, banyak problem, banyak masalah. Kita ada harapan kerana ada orang insan-insan yang berhormat seperti Ustaz Afnan dan kawan-kawan yang lain dalam Perikatan Nasional yang begitu bersungguh-sungguh untuk membawa suara rakyat, membawa perubahan dalam sistem politik, sistem bernegara kepada rakyat. Dan akhirnya rakyat mendapat manfaat. Itu saja daripada kami. Minta maaf sekali salah silap. Kita akan berjumpa di Kekal Tenang episod seterusnya. Daripada kami, Assalamualaikum. Bye-bye. Kekal Tenang. Mati nyamuk.